Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Bursa Datuk Dr. Haji Zainal Alam Hassan, Pengarah Institut Aminuddin Baki. Yang Amin tu daripada mana? Puan Mistrin Radin, Timbalan Pengarah Khidmat Latihan Institut Aminuddin Baki, Pendaftar Institut Aminuddin Baki, pensyarah-pensyarah kanan, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta NPQEL ambilan 1-2017 yang berkampuskan Institut Aminuddin Baki Instek ini di Negeri Sembilan. Saya dipahamkan semua kampus Institut Aminuddin Baki pada waktu ini ada peserta-peserta NPQL melebihi daripada 800 orang yang sedang menjalankan kursus di kampus-kampus lain daripada di Instek ni. Jadi terima kasih di atas jemputan pada hari ini untuk jumpa. Saya tak pasti semua ni peserta, saya ingat bukan peserta semua kan. Pensyarah ni, pensyarah pun banyak juga ni. Mana dia peserta, cuba angkat tangan tengok. Oh, pensyarah duduk tengah-tengah. Jadi terima kasihlah pada doktor pengarah yang telah menjemput saya pada hari ini untuk berdialog bersama dengan saudara dan saudari yang ada di hadapan saya. Cumanya saya pada pagi ini kita nak tengoklah beberapa perkara yang ada kaitan dengan kita di kementerian, di jabatan, di PPD dan juga di sekolah. Sebab semua yang kita cakap ni sama ada melibatkan kementerian, melibatkan jabatan pendidikan, melibatkan PPD, akhir sekali melibatkan sekolah. Lepas sekolah tu adalah guru. Semua ni, tak kiralah di kementerian ni, yang bertugas di Institut Aminuddin Baki ke, di Naziran ke, di pengurusan sekolah harian, di kurikulum, di bahagian teknologi pendidikan, banyak lagi lah bahagian-bahagian lain. Semua sekali, termasuk juga kumpulan pegawai pentadbiran daripada PTD yang bertugas di bahagian pembangunan, perolehan, aset. Semua sekali dia punya kod dia punya tagline dia satu je. Dia punya tagline dia tu satu je, kepada saya lah, iaitu kemenjadian murid di sekolah. Kita buatlah apa yang kita nak buat. You jaga bahagian kursi meja di Kementerian Pendidikan, tapi kursi meja tu mesti dihantar ke sekolah. You jaga bahagian makmal tu kena hantar ke sekolah. You jaga bahagian buku teks tu kena hantar ke sekolah. You jaga bahagian sumber manusia, nak lantik pengetua, nak lantik penolong kanan, nak lantik pegawai, semua tu kena pergi ke sekolah. Kemudian turun ke jabatan, semua arahan-arahan jabatan tu pun akhirnya pergi ke sekolah. Turunlah ke PPD pun sama. PPD itu pun akhirnya semua pergi ke sekolah. Dan akhirnya istilah yang kita guna di kementerian, di kita lah, warga pendidik ini ialah kemenjadian pelajar. Dalam bahasa mudahnya untuk kita sebut, menjadi atau tak menjadi. Menjadi atau tidak menjadi. So, tapi istilah dalam pendidikan ni kadang-kadang tu susah, taklah kata menjadi tak menjadi. Tanya pengetua, menjadi tak menjadi sekolah you, takkan tanya macam tu. Tapi maknanya istilahnya adalah kemenjadian pelajar. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Itu satu daripada perkara yang kemudiannya dibincangkan, didetailkan, kemudian disegmentaskan dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sama ada peringkat awal, gelombang 1, gelombang 2, disegmentaskan di situ nak menunjukkan bahawa kemudian dalam PPPM itu, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, diletakkan timeline, jangka masa. Yang keduanya diletakkan apa yang nak dicapai. Selain diletakkan apa yang nak dicapai, nak diletakkan pula aspirasi. Aspirasi kepada Pelan National Education Blueprint. Jangka masa untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Letaklah gelombang 1, gelombang 2. Tapi kalau tengok semua sekali itu, di mana kita nak letak kemenjadian pelajar? Kemenjadian pelajar itu di mana? Menjadi atau tidak pelajar itu. So, menjadi atau tidak pelajar itu, kemudian di-itemize-kanlah. Menjadi dari segi akademiknya, menjadi dari segi sasiahnya, menjadi dari segi co-curriculumnya, menjadi dari segi sukannya, menjadi dari segi semua sekali lah. Jadi sebab tu pada saya lah, saya dalam mesyuarat di kementerian ke, ataupun apa juga perjumpaan, so kita punya konsentrasinya adalah kemenjadian itu. Dan bila you nak letakkan kemenjadian itu sebagai tagline dia, barulah di bawah ni nak tengok apa benda untuk mencapai kemenjadian itu. Sudah tentulah yang pertama sekali nak dilihat ialah kepada leadership, kepimpinan. Leadership, kepimpinan. Leadership ni boleh dibahagikan dalam, kalau you baca buku, kalau nak baca buku lah, kepimpinan ni, leadership ni, saya ingat buku terlampau banyak lah. Kalau kita Google pun, even kita tak payah beli pun, kita Google saja dalam mana-mana segmen yang kita nak baca, yang berkaitan dengan kepimpinan. Leadership ni sebenarnya banyak. Dia daripada kepimpinan politik, kepimpinan pentadbiran, kepimpinan korporat, kemudian kita boleh tengok pula tokoh-tokoh besar yang memberi ucapan. Kemudian kita tengok, kalau saya ambil contoh Mak Suchita. Mak Suchita adalah tuan punya syarikat nasional. Tuan punya syarikat nasional. So, dulu ni saya ingat barang-barang elektrik ni banyak yang kita beli ni nasional. Kipas angin nasional, peti ais nasional, TV nasional, banyaklah nasional. That is Mak Suchita. Owner dia adalah Mak Suchita. Cousin pada Mak Suchita adalah Sanyo. Dua orang. Ini dua sepupu yang membina perniagaan dalam dunia elektrik. Dan waktu dia nak namakan, Sanyo tanya kepada Mak Suchita, you nak namakan apa? Mak Suchita kata, aku nak namakan nasional sebab aku boleh jual di seluruh dunia. Brand. Sanyo kata, you nak nama apa? Sanyo kata, aku nak namakan nama diri aku sendiri, Sanyo. Dia tengoklah boleh jual ke tak boleh jual. So, dia orang compete. So, Mak Suchita dalam bukunya, bila dia telah membina empire barang-barang elektrik di seluruh dunia, kalau tak salah buku tu telah diterjemah dalam bahasa tidak sebutir nasi tumpah ke lantai, kalau tak salah saya dia punya terjemahan tu. Mak Suchita dalam bukunya adalah mengambil bercakap mengenai dengan leadership, mengenai dengan management, pengurusan
Dan masyarakat tersebut bahawa masyarakat telah memilih baju korporat. Sebenarnya masyarakat lah yang memulakan baju korporat. Dan tulis national. Baju tu warna putih. Dan ada jaluran biru di sini. Dan masa mula meeting, CEO tanya, Matsushita nak pakai ni, dia cakap Jepun lah, dia cakap Melayu. Nak pakai ni untuk top management sahaja kah atau nak pakai untuk semua orang? So, Matsushita kata, daripada tukang kebun, daripada tukang sapu sampah, sampailah kepada CEO pakai baju korporat. Itu yang kemudiannya diikut semua orang tu. Hari ni kita pun pakai baju macam tu jugalah. Hari ni hari Khamis, jadi dia orang bagi tahu saya suruh pakai baju batik, jadi baju batik lah hari ni. Tapi pokoknya saya nak sebut adalah itu kepimpinan, pengurusan. Sebab Matsushita sebut dalam buku dia bahawa tidak boleh dia memulakan dengan baju korporat tu. Sebenarnya dia nak tunjuk bahawa sebenarnya daripada yang paling atas top management ni sehinggalah yang ke bawah, sebenarnya dia tidak boleh saling berputus. Dia tidak boleh saling berputus. Dia kena ada element of assimilate, menasimilasikan. Ini kalau kita buat konsep yang di zaman dahulu tak ada. Zaman dahulu dia dalam sistem di zaman dahulu dia satu je. Ini arahan, turun, habis dah. Kemudian orang lain semua letak tangan. Ya. Itu dulu. Tapi hari ini tak macam tu. Dia kena ada two-way communication. Two-way communication. Itu Matsushita kata dalam buku dia, salah satu contoh yang besar berlaku dalam syarikat nasional ini ialah apabila seorang tiap-tiap minggu sebuah kilang membuat TV pukul 1 tengah hari, dia punya kilang dia blackout. Dan kilang dia ada masalah vibration di kilang. Engineer kilang, semua orang duk cari kat mana masalah yang berlaku ni. Dan dia cuba dapatkan maklumat. Dan akhirnya seorang tukang sapu datang berjumpa dengan pengurus. Bolehkah kalau saya berjumpa dengan pengarah urusan? Kemudian pengurus tanya tukang sapu ni, kenapa kamu nak jumpa pengarah urusan? Sebab dia kata, saya tahu sebab kenapa tiap-tiap minggu pukul 1 tu blackout, ada vibration dan TV yang kita tengah buat ni rosak. Manager tu gelak pada tukang sapu tu. Takkanlah tukang sapu, kamu tahu, engineer pun tak tahu. Tak apalah, dia kata bagi peluang kat dia. So finally dia managed to get the managing director, jumpa dengan managing director dan dia cerita kat managing director, dia kata sebenarnya yang berlaku tu ialah apabila blackout. Blackout tu berlaku dengan vibration tu berlaku sebab pada waktu itu kereta api bawah tanah di sini, di tempat ini kamu memilih kilang di bawah tanah. Di bawah tanah sana ada kereta api. So bila kereta api lalu dia vibrate dan dia blackout. So saya mencadangkan sebagai tukang sapu, bolehkah kamu pindahkan kilang ini ke tempat lain? Finally, 1 tahun 2 bulan kemudian, lembaga pengarah membuat keputusan untuk memindahkan kilang. Tapi tak sebutlah nama kawan tu. Tapi maknanya,
sebenarnya itulah dia yang membuat keputusan untuk syarikat. Jadi banyak benda yang boleh berlaku dalam pengurusan. Tapi satu sajalah. Satu sajalah. Kita tak boleh, kita jumud. Kita tak boleh kita jadi jumud. Jumud mean kita seorang yang betul. Kita seorang je pandai. Orang lain semua tak betul. Orang lain semua tak boleh. Kalau kita jumud, kita tak kosongkan fikiran kita anggap kita seorang saja dalam masyarakat ni, kita yang terbaik. Allah, kamu cakap apalah, kamu semua pun tak guna. Jadi tak boleh. Tak boleh. Lebih baik kita ambil pandangan. Sebab tu saya buka dialog. Kalau ada pandangan, ada pegawai di sini yang boleh bagi pandangan, bukan saja pandangan mengenai dengan NPQL, bukan saja pandangan mengenai dengan apa yang kita nak buat di Institut Medina Baki, Dr. Dana ada sini, tapi apa yang kita nak ialah yang lebih daripada itu lagi yang boleh kita buat. Sebab ini adalah kita nak bercakap tentang kepimpinan, tentang leadership, tentang pengurusan. Jadi tajuk yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan kemenjadian. Jadi kita sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang bakal nak menguruskan, insya-Allah satu hari jadi pengetua sekolah, atau ada yang dah jadi pengetua. Ada yang bakal menjadi. Jadi saya harap bahawa kita tahu bila kita bercakap mengenai dengan kepimpinan, kita bercakap mengenai dengan pengurusan. Kita cakap pasal kepimpinan dan pengurusan, management. Dan banyak orang yang berjaya sebenarnya dalam hidup dia ni, pelajaran pun tak ada. Pelajaran pun tak ada. Tapi dia pandai bawa diri, dan akhirnya pengurusan dan kepimpinan jugalah yang datang dalam hidup dia, dia berjaya. Saya jumpa dengan Tan Sri Lee, IOI, sebelah dengan Putrajaya. IOI Mall tu, dan ada padang golf itu, ada hotel di situ. Saya tanya Tan Sri Lee, sebab Tan Sri Lee ni dia ada foundation juga, pendidikan. Tapi dia sekolah darjah 5 di sekolah Cina. Bukan sekolah menengah, sekolah darjah 5 aja. Umur 60 lebih sekarang. Saya tanya dia, Tan Sri, you ada berapa ekar kelapa sawit? 320,000 ekar kelapa sawit. 320,000 acres kelapa sawit. Belong to IOI. Dan IOI itu dia punya. Kemudian saya tanya ni yang di sini, mall ni, IOI Mall ni yang di sebelah Putrajaya ni. Yang ni dia kata yang ni dia punya, individu ni. Padang golf, dia hotel, kemudian dia buat kondominium. Dia berjaya. Dia berjaya. Tapi kita ambil yang tu dunia di luar daripada pendidikan lah. Maksudnya dia berjaya. Sebab dia tahu akhirnya macam mana dia nak manage. Jadi kejayaan itu, kejayaan kita adalah kejayaan berasaskan kepada bagaimana kita mengurus. Bagaimana kita mengurus. Dan apa yang kita nak urus. Kita tak boleh compare lah. You tak boleh compare. Kita tak boleh compare kita dalam dunia pendidikan ini dengan kejayaan dalam dunia perniagaan. Dia boleh tengok numbers. Kita boleh tengok angka juga, tapi berasaskan kepada pelajar, jumlah. Jadi 60 tahun kita merdeka. 60 tahun dah kita merdeka, tahun ni 60 tahun. Kalau kita nak buat 60 tahun merdeka ni, mungkin rakan-rakan di Sabah Sarawak, kalau kita ambil tahun 63, kita dalam
gagasan Malaysia tahun 63. 63 hari ini pun maknanya dah 54 tahun. So dalam tempoh 54 tahun, you ambil kita penubuhan Malaysia 63, 54 tahun. 54 tahun sampai hari ini, saya Board of Directors UNESCO. Saya adalah ahli lembaga pengarah UNESCO. Dan tiap-tiap kali meeting, ada negara yang tanya. Only one look tu, 50 tahun tu. Ada negara yang Form 4 dan Form 5, dia tanya saya, ada satu menteri tanya saya, macam mana you sustain your student di sekolah ni yang tingkatan 4? Sebab kami di lower secondary school, lower secondary school, Form 1 to Form 3, dan lepas tu disappear. Maknanya hilang selepas tingkatan 3. So saya bagi tahu bahawa 50 tahun ni kita dah jadi culture. Kita dah jadi culture, bukan paksaan, culture. Maknanya family itu pun rasa resah kalau anak dia tak pergi ke sekolah tingkatan 4. Dia rasa macam dia tak comfortable dengan masyarakat. Masyarakat tengok. Except yang di bawah betul-betul lah, ini very hardcore poverty ni, yang terlampau miskin tegar ni. Tapi kalau kita pergi kepada vertical hari ini, 54 tahun sistem pendidikan yang kita buat ni telah mengubah sebenarnya. Dia datang daripada sistem pendidikan yang telah mengubah wajah, landscape semua kaum dalam negara ni. Cross the board. Melayu, Cina, India, rakan-rakan kita dusun, Kadazan, Murut, Iban, Dayak, Orang Ulu, Siam, Bengali, semua sekali lah yang ada dalam negara ni telah mengubah landscape. Landscape kehidupan tu ubah. Macam mana tak ubah? Senang aja, kan? You ambil lah berapa kerat saja sebenarnya yang datang dari golongan bangsawan. Kan? Kita ambil dalam dewan ni lah. Berapa orang yang datang dari golongan bangsawan? Masa beranak tu mempak dah ada 1,000 ekar. Lahir saja pak dah ada 1,000 ekar. Tahun 65 pergi tengok wayang, ada driver. You tell me? Cakap dah. Berapa orang yang pergi tengok wayang di Odeon, panggung Odeon. Kena ada driver pergi hantar. Tak ada. So that's meaning maknanya kita datang dari satu kelompok yang sama. Cross the board lah, semua kaum. Dalam istilah buku dipanggil polylitarian. The polylitarian mean marhain. Marhain. Dan satu golongan lagi adalah bourgeois. Bourgeois. Ini istilah yang dipakai oleh dalam buku-buku tulisan yang kaitan dengan sosialis di Indonesia, dia tulis macam tu lah. Bourgeois, elitis. Tak banyak. Jadi maknanya kita datang dari kelompok yang sama. Nenek confirm tak sekolah. Nenek tak sekolah. Nenek lelaki, nenek perempuan tu kebanyakan tak bersekolah. Datang kepada bapa tu okey. Bapa tu bersekolah. Bapa bersekolah. Kemudian datang kepada cucu, of course cucu dah universiti. Datang pada cicit, ada di Monash University. Saya jumpa dengan student di Melbourne. Dia cakap, my father is a specialist di one of the private hospital in Kuala Lumpur. So my mother is architect. Kami tinggal di Taman Tun. Dia lahir di Taman Tun. Dan sekarang tahun 2 dalam architecture faculty di Monash University di Melbourne. So saya tanya dia, sekarang ni you datang daripada middle class. Ya, saya datang dari middle class. Dia pun bangga, dia kata, dia datang dari middle class. Sebab nama Taman Tun sendiri, address Taman Tun sendiri dah bagi tahu kat saya, we are came from the middle class. Saya tanya, where's your grandfather came? Dia tanya saya, belah mak kan, belah bapak? Saya belah mak dari Kedah. Belah bapak daripada Terengganu, Besut. So,
Nenek kamu yang belah mak kerja apa? Dia sebut nama kampung tu, saya tahu dah sebab saya orang Kedah. Mana nenek tu petani. Nenek petani. Nenek sebelah bapa adalah nelayan di Besut. Tapi kedua-dua ni, mak dan bapa tu jumpa di Birmingham. Waktu mereka ditaja oleh JPA pergi belajar di Birmingham. Dan balik sekarang, anak dah besar dah, anak dah pergi Monash dah. Dan dia kata, dia tak pakai duit kerajaan sebab bapa dia yang tanggung. So, tak ada masalah. Maksudnya, kejayaan kita selepas tiga kali ni, dalam 50 tahun ni, 3 keturunan, 4 keturunan ni, makna pendidikan lah yang sebenarnya telah mengubah. So, sekarang ni, agenda kita ni, yang kemenjadian yang saya sebut tadi, agenda kita ni, kita nak teruskan. Kita nak teruskan agenda ni. Tidak boleh berhenti di sini. Dan apa yang patut kita teruskan? Apa yang kita nak teruskan? Di mana kita bermula? Okey, let's say kita bermula dari pelan pembangunan pendidikan. 2013, 2025. Okey, kita start di situ. Now gelombang kedua. Apa gelombang kedua? Kita sedang dalam gelombang yang kedua. Boleh capai atau tidak gelombang yang kedua ni? Boleh capai atau tidak? Kemudian kita nak pergi pada gelombang yang ketiga. Apa di dunia luar dengan kita? Apa beza dunia luar dengan kita? Apa beza orang lain dengan kita? Itu kena ada compare note. Dan compare note ini kena ada information. Kena ada maklumat. Kena ada maklumat. Maklumat kena cukup. Tak boleh maklumat yang sikit. Sebab tu murid pun, dalam kemenjadian murid pun, dia